Hukum kartun ni dia adalah masalah melukis, ya, melukis benda yang bernyawa. Ya, apa hukumnya? Ini insya-Allah jelas, ya, bahawa para ulama dalam masalah melukis, ya, yang masalah adanya perselisihan dalam masalah gambar fotografi. Gambar fotografi ni gambar kamera ni, ya, dia ambil gambar betul. Ini ada perselisihan. Tapi kalau dalam masalah melukis gambar kartun ni tak ada perselisihan. Ini kerana jelas ia adalah perbuatan melukis, ya. Dan dalam hadisnya cukup jelas, ya, la'anallahu al-musawwirun, ya, Allah melaknat orang-orang yang melukis, ya, yang membuat gambar yang bernyawa ni. Bahkan akhirnya di akhirat kelak akan dikatakan kepada yuqalu lahum ahyu ma ahyitum ma sawwartum, akan diperintahkan kepada mereka, hidupkan apa yang engkau telah ciptakan itu. Dan akhirnya mereka tak akan mampu, ya, sama sekali tak akan mampu. Dan gambar ni pula implikasinya sangat jelas, kita kena faham bahawa seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun aw surah. Malaikat tak akan masuk dalam rumah yang ada anjing ataupun gambar. Jadi termasuk dalam kartun ni. Kartun ni apa? Kita semua sepakat akan mengatakan ini gambar, kan? Takkan ada yang kata kartun ni, kalau ada yang nak berdalih, nah, ini bukan lukisan, habis nak panggil gambar ni apa? Nak panggil kartun ni apa? Oh, ni bukan gambar, ni kereta. Ada. Oh, ni bukan gambar, ni kucing, ni apa ke? Takkan lari daripada hakikat bahawa dia gambar. Dan itu yang dimaksudkan dalam hadisnya, dalam nasnya, musawwir, pelukis, ya. Jadi apa hukum kartun? Ini termasuk dalam perkara yang dilarang, ya, walaupun di kartun suka-suka. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah, dia mengatakan kalau masalah melukis benda yang wujud, ya, dia dalam masalah memahat atau melukis dengan berus ataupun dengan pensel color, dengan pensel biasa, dengan pen, tak ada beza semua tu. Kerana akhirnya bendanya itu adalah apa? Lukisan gambar ataupun gambar ataupun patung, sama, ya. Syekh Al-Albani rahimahullah, dia kata, dia mencuit perhatian kita. Dia kata ini kalau masalah orang itu melukis ataupun mencipta sesuatu yang ada, manusia, dia lukis gambar, oi, muka dia, pelukis gambar, potret ke apa ke, dia membuat satu yang ada. Tapi kalau kita lihat dalam masalah kartun, kena ambil perhatian. Nak mengatakan bahaya tak bahaya? Biasanya dalam kartun ni, nak mengatakan ni muslihat barat pun ada juga ni belakangnya. Dalam kartun mereka membuat benda-benda yang tak wujud. Boleh faham? Gambar kartun kereta. Tak ni gambar yang hidup ni biasa apa? Macam-macam makhluk-makhluk yang tak pernah wujud. Barakallahu fiik. Macam-macam lah, kita nak sebut pun tak payahlah, mencemarkan majlis kita, kan, ya. Banyak kartun-kartun budak-budak ni. Kartun daripada manalah, daripada Jepun ke apa ke. Benda-benda yang tak wujud. Boleh bercakap. Dia boleh berjalan. Kucing boleh berjalan atas dua kaki. Apa benda? Ini bukan makhluk, ini bukan kucing ni. Nampak? Nak mengatakan bahawa ini jelas lebih berat, kerana dia bukan telah menciptakan apa yang diciptakan oleh Allah. Bahkan dia jelas telah cuba menyaingi ciptaan Allah dengan mewujudkan ciptaan-ciptaan yang baru, ya. Nak mengatakan bahawa dosa mereka jauh lebih berganda, ya, daripada dosa orang yang membuat, ya, gambar yang ada, ya. Dakwah melalui lukisan kartun, insya-Allah dah ambil jawapan dia. Kalau benarlah adanya istilah dakwah dengan cara melukis kartun, kita pun tak tahulah macam mana tu. Oh, mungkin dia tulis, dia lukislah gambar Assalamualaikum, ada Abu pula jawab Waalaikumsalam. Dia ceritalah bab agama secara lukisan. Kita kata lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau jalan ni, cara ni betul, bermanfaat, ada kelebihan, pastinya orang yang pertama melakukannya siapa? Jangan nak kata sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita insya-Allah semua sepakat, siapakah pendakwah yang paling hebat, yang paling tahu, yang paling faham, yang paling tinggi ilmunya, dan yang paling berkesan dakwah dia, tidak lain dan tidak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak tahu, pandai, sekedap je kata Rasulullah tak tahu.
Ya, sedangkan kita disuruh supaya ikut siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada contoh teladan yang baik. Apatah lagi dalam masalah cara berdakwah. Ya. Maka kita kata dakwah yang paling berjaya, yang paling faham, yang paling tahu, ya, adalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mendapati bahawa Rasulullah tak ada mengambil cara-cara dakwah macam ni. Abu Bakar, Umar, Uthman, tengok ni, ini cara rukuknya, dia pun lukis. Semua ikut ya. Aisyah kat belakang tu, isteri dia panggil isteri. Macam ni ya cara rukuk, cara sujud macam ni dia lukis. Kita kata kalau benar ni cara berdakwah berkesan, Rasulullah dah buat dah.